Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab at-tawdih panduan lengkap ke arah kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Syarah al-idah fi manasik al-haji wal umrah karangan Imam Nawawi. Karangan buku ni karangan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pasal kelima dah. Berangkat dari Arafah ke Muzdalifah dan yang berkaitan dengannya. Mengikut sunnah bagi imam pemerintah atau penggantinya naiknya apabila tenggelamnya matahari zuhur lah ni. Dengan yakin hendaklah dia bergerak daripada Arafah dan orang ramai bersamanya. Dia matahari tenggelam tu maghrib lah. Maghrib 9 Zulhijjah tu boleh gerak dah. Sunat bagi umat Islam tidak berangkat dan pergi sebelum imam atau naibnya. Jadi bahkan makruh jika tanpa sebarang uzur. Jadi kena ikut ketua lah. Ketua pergi baru pergi dah. Dan betul juga khalifah lah dah. Ataupun pewakil khalifah dah. Kena ada ketua lah mana sebenarnya. Selagi tak gerak dia, orang lain tak boleh gerak. Gitulah. Mereka boleh takhirkan solat maghrib dengan niat jamak ke dalam waktu isyak. Gitu dah. Jadi, tolak tu masuk dah maghrib. Nah, masuk maghrib, tolak tu. Tapi tolak tu, tak jauh ke semai maghrib lagi lah. Tunggu waktu isyak hari baru jamak takhir dah. Itu jamak takhir di Muzdalifah dah. Kalau kira tepat tak jauh belakang dah. Tapi nusuk haji dah. Ibadah haji ni molek jamak dah. Itu jamak takhir di Muzdalifah bagi siapa yang musafirnya pendek di sisi mazhab Syafi'i. Ini kerana alasan mereka jamak hanya dilakukan hanya kerana musafir. Di sisi Abu Hanifah dan sebagian mazhab Maliki wajib jamak takhir. Bukan sunat-sunat, wajib jamak takhir ni. Ikut Abu Hanifah dan mazhab Maliki. Mazhab Ambali tak ada cerita sini. Mazhab Hanafi kata wajib pun memang boleh lah. Memang boleh jamak lah. Tak kira lah musafir pendek pun dah. Jadi ada mazhab Syafi'i ni. Dia kata kena jamak, kena musafir dah baru boleh jamak ni. Dah. Jadi musafir hak 2 marhalah tu lah, tak cukup 2 marhalah sini musafir pendek daripada Mekah. Perjalanan ni bukan cerita jalan daripada tanah air ni. Cerita ni kita duduk lama di Mekah baru bergerak dah. Jadi musafir tu daripada Mekah sebenarnya. Bukan musafir daripada Madinah ke Gapadok, musafir daripada Mekah. Pasal selesai tamatuk ke selesai gapo duduk Mekah. Tak nak niat haji ni daripada Mekah dah. Jadi benda tu musafir daripada Mekah. Kira musafir pendek dah. Jadi dipanggil hak mazhab Syafi'i, hak kata boleh pun dia kena anggap musafir. Cuma musafir pendek, tidak cukup 2 marhalah dah. Gitulah cerita dia. Kena ingat mazhab Maliki dan Hanafi ni dia kata wajib ya, bukan sunat-sunat, wajib jamak takhir. Mereka boleh takhirkan solat maghrib dengan niat jamak ke dalam waktu isyak dan perbanyakkan zikir. Mengikut sunnah dia melalui jalan Al-Ma'zimain menuju ke Muzdalifah. Yang punyai 2 tanda sebagaimana sepadan haram daripada itu dia. Sebagai sepadan haram. Jadi tanda dia Ma'zimain ni lah. Tanda sepadan haram. Yang menuju ke Muzdalifah. Jadi Muzdalifah ni tanda hari dia tak? Ma'zim ialah jalan di celah antara 2 bukit. Jadi kita jamak saya nak cerita ni luah lah kalau kita tengok dia. Kalau suka, saat ni sebenarnya suka tambah dengan musafir sikit lah dah. Jadi boleh jamak. Sebenarnya jamak qasar ni. Walaupun ada senang kata lah mana pun boleh jamak lah. Kalau tak jamak qasar dia kata dia meragi dia ke status musafir dia. Dia kena jamak, lah mana kena jamak juga. Nah, pasal dia buat haji suka lah. Jamak takhir tamam lah 4 rakaat. Mazhab kita walaupun tak cukup 2 marhalah bab ni kata jamak musafir pendek dah saat ni kita bicara saat ni. Kalau kita tengok perbahasan ni jamak ni tidak payah mana. Ni orang suka dengan orang kita naik kereta dah. Tak berhenti payah anak tidur ke apa. Suka anak semaya. Kalau kita naik kereta siapa rumah boleh jamak lah. Ni Syekh Nuruddin Banjari kritik Dr. Basit. Dia tidak, kalau kita tengok cara tu tidak fakih. Kaedah lah ni memang suka. Kita kena faham realiti masa ni bukan apa zaman dulu. Boleh berhenti mana-mana semaya ke apa tak.
musafir je dengan auto gitu. Lo ni dia jalan, dia bukan berhenti kosin tepuh orang. Ke accident mati 10 orang. Tiba-tiba kereta tepi jalan tiga putih kereta kena tempuh ke trailer dah. Gitulah cerita je. Bukan berhenti mudah-mudah. Bahaya risiko juga ni. Tambah-tambah hak sekat tepi jalan ni. Nah, jadi benda tu kita kena terima pendapat kata boleh jamak takhir sampai ke rumah jamak tamam. Penuh 4 rakaat zuhur asar ataupun maghrib isyak 3 rakaat 4 rakaat ni. Sampai rumah tidak dikira musafir tapi tetap boleh jamak ni. Barulah kita faham konsep tu dah. Masyarakah, kesulitan dan agama ni memudahkan. Bukan agama ni rigid nak taksub pada istilah musafir, bukan kepada masyarakat tu masalah. Tidak fakih lah kita kira dah. Tak apalah kita pergi seterusnya. Sepadan Muzdalifah ialah antara ma'zimain. Ma'ziman Arafah yang disebut berhampiran dengan Muhassir. Sebelah kanan. Muhassir di sebelah kanan dan kiri. Muhassir di sebelah kanan dan kiri daripada tempat qabilah. Zawahir dan Syam. Jadi tu dia dipanggil Ma'ziman Arafah dah. 2 tanda dah. Dan bukit-bukit lah. Semuanya termasuk dalam Muzdalifah lagi. Masuk Muzdalifah lagi. Ma'ziman Arafah ni sepadan dia. Tapi dia tu kira Arafah lagi dah. Lepas keluar daripada Arafah, Muzdalifah tu kira tanah haram Mekah dah. Muzdalifah. Termasuk Muzdalifah dah yang kata dah. Bukan Arafah dah. Termasuk Muzdalifah dah. Luar dah lah. Sepadan dia kira keluar dah. Ma'zimah dan Wadi Muhassir bukan daripada kawasan Muzdalifah. Tapi Ma'zimah itu bukan Muzdalifah. Dinamakan demikian kerana Ashabul Fil ni tentera gajah ni dilemahkan pada kawasan ini. Al-Fasih rahimahullah melihat pendapat Ibn Asir yang berkata bahawa gajah tidak masuk ke tanah haram kerana ia merasa lemah dan letih. Sampai situ lemah letih. Ahli Mekah menamakan kawasan ini dengan Wadi Neraka. Ada pendapat menyatakan ada lelaki memburu di kawasan ini dan api turun lalu membakarnya. Sampai tahap tu lah. Ini adalah wadi terletak di antara Mina dan Muzdalifah. Dia tempat tu antara Mina dan Muzdalifah dah. Wadi ini tidak termasuk dalam Mina dan Muzdalifah lagi. Wadi tu dah. Al-Azraqi berkata panjangnya ialah 545 hasta dah. 545 hasta pendek. Tak sampailah semeter sehasta ni. 2 hasta ke semeter ke 3 hasta dah. Jadi bagilah dah. 100-200 meter gitulah je. Okey, lepas tu ketahuilah bahawa antara Mekah dan Mina jaraknya 1 farsakh. Muzdalifah kedudukannya 1 farsakh 5 kilo gitu kali lah. Muzdalifah kedudukannya adalah pertengahan antara Arafah dan Mina. Arafah dan Mina duduk tengah-tengah dah. Muzdalifah ni. Antara setiap satu daripada keduanya 1 farsakh iaitu 3 batu. 1 farsakh bukan 5 kilo, 3 batu lebih kurang gitu lah, 5 kilo lah. Apabila dia 4 kilo 5 kilo lah. Apabila dia berjalan dalam keadaan bertalbiyah dengan membanyakkan berjalan dalam keadaan tenang dan mengikut adat kebiasaan berjalan dengan tenang dan selesa, bukan jalan hunggar lah, jalan tenang dan selesa lah. Molek jalan daripada naik kereta ni sebenarnya. Jika didapati ruang sunat, dia segera menggerakkan binatangnya kerana mengikut Rasulullah SAW. Ada masa itulah gerak betul lah. Tidak mengapa orang ramai mendahului imam atau mereka mentakhirkan daripada imam lah. Tapi siapa yang hendak bersolat bersama imam, hendaklah dia hampir dengan imam. Kemudian sungguhnya jumhur ulama di kalangan ashab kami mazhab Syafi'i ini menyebut secara itlaq pendapat mutlak, pendapat berkenaan takhir 2 solat maghrib dan isyak sehingga sampai di Muzdalifah. Berdasarkan hadis sahih daripada Usamah bin Zaid lah. Jadi Nabi jamak takhir, kita jamak takhir lah. Jika dia tak tahu sebab musafir ke tidak, tak kira lah. Dia Nabi buat kita boleh buat lah dah. Jemaah daripada ulama berkata dia boleh mentakhirkan solat kedua-duanya selama dia tidak bimbang luput waktu ikhtiar bagi solat isyak. Itu 1/3 malam mengikut pendapat yang sah. Waktu ikhtiar ni. Janganlah dia lewat sampai 1/3, lebih daripada pukul 10, pukul 11 lah kita kata.
Maulid je. Kalau nak lewat pun jangan lebih dari pukul 11. Gitulah kita kata dah. Ada pendapat dengan separuh malam. Ada kata jangan lebih tengah malam. Mungkin 1/3 dah. Jangan lebih pukul 1 lah. Kita kata dah. Jika dia bimbang, dia tidak boleh takhirkan. Tapi mengumpul ramai dalam perjalanan. Apabila sampai di Muzdalifah, sunat dibaca doa seperti berikut. Allahumma inni as'aluka an tarzuqni jawami'al khairi kulliha. Wa an tasrifa anni asy-syarri kulliha. La yaf'alu dhalika wa la yajudu bihi illa anta. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya aku mohon supaya kamu kurniakanlah aku kebaikan yang banyak, menghindarkan daripadaku kejahatanku semuanya. Tidak dilakukan sedemikian dan pemurah dengannya kecuali kamu dah. Nanti tu baca lah dah. Tidak sebut hadis mana dah. Jadi lepas tu dia kata, apabila sampai di Muzdalifah, Imam Syafi'i mesunatkan solat. Itu solat maghrib. Sebelum menurunkan barangan. Jangan duduk kat unta dan tambaknya hingga dia solat. Solat dulu dah. Jangan cara kebagi-bagi lagi. Ini kerabit kerana sabit daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu bahawa sahabat Rasulullah solat maghrib dan isyak bersama Rasulullah. Mereka tidak turunkan barang mereka sehinggalah selesai solat isyak. Berdasarkan Muslim. Jadi jamak dah semaya jamak, cuma semaya tu teguh. Jangan ketok barang nak sipir kemah gapo nampaklah ada semaya dah. Siapa ke Muzdalifah tu teguh semaya lah kita kata dah semaya maghrib dengan isyak lah jamak takhir. Kaedah jamak takhir tu kita tengok hadis-hadis semua no. Jamak semaya dahulu didahulukan dah. Boleh tak boleh sekarang dah. Ni ada setengah pendapat kata Maulid jamak mempunyai waktu dah. Kerana dia memenangkan pendapat tu lah. Lebih ke pendapat ulama daripada hadis Nabi dah. Ni masalah juga dah. Hadis Nabi ni tak ada Nabi jamak mempunyai waktu. Nabi jamaknya awal semaya awal. Kalau maghrib dan isyak maghrib dulu. Kalau zuhur dan asar zuhur dulu. Kena faham. Kemudian jamak antara kedua-duanya mengikut pendapat yang asah dengan azan yang pertama dan 2 kali iqamah. Gitulah kaedah dia. Ini mazhab yang sabit berdasarkan hadis Muslim. Ia hendaklah didahulukan daripada riwayat menyebutkan hanya 2 iqamah saja atau 1 iqamah saja, atau riwayat sekali azan dan sekali iqamah saja. Inilah juga pendapat Imam Ahmad. Tadi kalau kita tengok hadis-hadis banyaknya kita faham tu, gitu kaedah dia, iaitu azan 2 kali iqamah dah. Jika ditinggalkan jamak dan solat setiap satu pada waktunya masing-masing, atau jamak tanpa bersama imam, atau solat salah satunya bersama imam dan yang lainnya seorang diri dalam keadaan jamak, hukumnya harus tetapi hilanglah fadilatnya, kelebihan juga. Dalam Majmu' Syarah Mahazab menyebut ijma' ulama bahawa harus jamak antara maghrib dan isyak di Muzdalifah, jamak takhir lah. Kalau mereka jamak pada waktu maghrib atau bukan di Muslim, hukumnya harus saja. Ini juga pendapat mazhab kita dan dikatakan oleh Atha, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Sa'id bin Jubair, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Abu Thawr, Ibn al-Muzir, Sufyan al-Thawri, Abu Hanifah, Muhammad dan Daud. Sedangkan sebahagian sahabat Malik berpendapat tidak harus salat sebelum sampai di Muzdalifah. Ada Adam kata oleh sebab Nabi buatnya sampai Muzdalifah barulah nak semaya jamak dah. Dan sebelum waktu isyak dah. Tidak harus solat sebelum sampai di Muzdalifah dan sebelum waktu isyak tak boleh. Kena waktu masuk waktu isyak dulu baru boleh semaya dah. Sebab itu perbuatan Nabi tak usah nak kira pegang. Setengah tu nas tu je, bukan nas Al-Quran sunnah, nas apa yang disebut dalam kitab. Dah. Waktu tu pergi kemah lebih daripada dalil dah. Tak boleh lah dah. Kita kena utamakan dalil dah. Kita kena ta'wil pendapat ulama bersuan dalil Al-Quran hadis. Bukan ta'wil hadis Al-Quran hadis ni supaya suan dia kata ulama. Ni masalah tak semazhab. Sehingga agama menjadi payah nak, rigid sangat ni. Kita faham. Fa'u cabang. Apabila mereka sampai di Muzdalifah, mereka tidur. Mabit. Bermalam mabit ni. Ini termasuk dalam nusuk ibadah haji. Apakah wajib atau sunat? Bahas pula dah. Jadi maknanya mu'tabar seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan beliau mensahihkannya dalam Ar-Radah bahawa kecuali wajib kerana uzur lah. Kalau orang uzur, tidak wajib. Gitu dah. Bagi Imam Syafi'i ada 2 pendapat jika dia bertolak selepas separuh malam dengan sebab uzur atau lainnya, atau berlepas sebelum masuk separuh malam. Maulidnya siapa Muzdalifah kan?
waktu isyak dah. Sapa dia waktu isyak pukul 9, 10 dah gitu kita kata dah. Tunggulah sapa tengah malam pukul 9. Pukul 1 malam, 1 pagi dah. Baru boleh tolak malamnya. Jika dia bertolak selepas separuh malam dengan sebab uzur atau lainnya, atau berlepas sebelum masuk separuh malam, atau sampai pukul 1 lagi dia, dan pulang sebelum fajar, pulang semula tu sebelum subuh, maka hukumnya tidak dikenakan apa-apa atau denda dam ke apalah. Jika dia tinggalkan mabit bermalam daripada asalnya atau bertolak sebelum separuh malam dan tidak kembali semula atau tidak masuk Muzdalifah langsung, maka sah hajinya dan hendaklah dikenakan dam seekor kambing dah. Jadi setelah sebelum separuh malam dia tak mari langsung dah. Kira bermalam ni kena kira kat lepas separuh malam bagi kira bermalam dah. Ni tidak. Tolak awak tak mari dah. Pas subuh tak mari dah. Maka kena dam lah. Jika kita mabit wajib, kita kata mabit wajib ni tidak bermalam di Muzdalifah wajib, maka hukumnya damnya juga wajib. Dan jika kita kata sunat, maka damnya juga sunat. Jika tidak hadir langsung ke Muzdalifah pada separuh awal malam dan hadir separuh malam yang kedua saja daripada malam, maka sudah terhasil mabit dah. Kira mabit juga dah. Lepas separuh malam pun bersapa dah. Dan kendaki dengan masa di sini adalah umum, sama ada sekejap atau lama. Sebenarnya duduk semua kejap apa kira bermalam dah lah. Lepas tu maka sudah terhasil mabit dan inilah dihas nas qali masyhur dalam kitab al-umum. Gitulah cerita dia dah. Sebagian ashab kami terlindung daripada mereka nas ini lantas pendapat mereka berlawanan dan tidaklah boleh diterima daripada mereka. Ada di kalangan mereka mazhab Syafi'i ini, ulama-ulama Syafi'i yang berpendapat memadai satu ketika selepas separuh malam hingga terbitnya matahari. Ada yang berpendapat wajib hadir ketika terbit fajar. Dekat subuh tu kena ada di Muzdalifah. Dan ada pendapat yang berkata wajib pada kebanyakan malam dah. Semua itu dhaif dan tersyaz. Gitulah lebih kurang. Jadi macam-macam pendapat. Dah. Jadi kita kiranya pendapat gitulah lepas separuh malam sekejap dah. Okay, terhasil mabit dengan hadir pada mana-mana tempat di bumi Muzdalifah seperti yang telah terdahulu kawasannya. Sunat kekal berada di Muzdalifah sehinggalah keluar fajar, keluar subuh. Dan solat subuh di Muzdalifah. Solat subuh di Muzdalifah dah. Jadi maulid ni sampai subuh lah Muzdalifah dah. Berhenti di Quzah seperti yang kami akan sebutkannya. Maka dia berada di Muzdalifah sehingga keluarnya matahari. Duduk Muzdalifah tu sampai subuh lah dah. Inilah kesempurnaan sunnah berkenaan mabit di Muzdalifah. Keluarnya matahari dah. Perlu yang amat sangat diberi perhatian dengan mabit ini sama ada kami berpendapat wajib ataupun sunat. Dah. Sungguhnya itulah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang penting sunnah. Ini selagi nyakit dia. Ada orang yang anggap remeh lah semaya rapat ni sunat. Dalam mazhab kita ni sunat dah. Merapat kasah dah. Jadi kita kena faham kelah mana pun ada satu lagi perbincangan fiqh so nak kata wajib sunat, tapi apabila Nabi buat sama-sama kita kena tekan juga dah. Dah semai jemaah ada kata sunat makan, ada kata fardu kifayah, ada kata fardu ain. Hukum tu kita bahas tu dari segi ilmu tu bahaslah dah. Untuk keadaan tertentu kita pakai hukumnya. Tapi apabila Nabi tak pernah tinggal semai jemaah dah, janganlah kita tinggal semai jemaah. Gitulah juga tentang orang merapat kasah dah. Kecuali terdesak sangat dah. Oleh sebab itulah ada perbahasan orang nak merapat kasah ni. Benda tu istihad lah ulama putus. Pasti dah cuma lah ni antara jaga SOP dengan rapat kasah tak boleh langsung. Betul ke tak boleh tak? Kalau tak boleh royak sebab dia kita orang masyarakat, orang rakyat ni nak tahu dah. Pasal Mekah banyak tempat dia boleh buat dah. Tapi cuma lah pakailah mas pakai sejadah sendiri. Cuma dia rapat kasah. Nampak canggung dah. Gitulah perbahasan dia dah. Jangan bukanlah nak kritik ulama kita ni cerdik sangat. Ulama tak tahu. Ulama pun dia manusia juga. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan KKM. Kadang-kadang benda tu tidak diperhalusi dengan baik. KKM ya saja dah. Nak jaga 5 minit dari semaya. Waktu lain tu jaga dah. Waktu lain boleh bergambar dekat-dekat dah. Tu jadi perbincangan lah dah. Kita ni
Janganlah kita kata dungu pula dah, tak boleh nak mikir, tak boleh nak kritik langsung, tak boleh nak bincang langsung dah. Terima bulat-bulat dah. Dah. Kita kena berfikirlah. Bukannya masa kerah. Tak boleh nak mengamuk nak. Tunjuk perasaan nak suruh rapat tu karut juga. Dan pasalnya benda tu boleh bincang dah. Boleh fikir. Janganlah kita ni siapa tak boleh nak mikir dah. Kecek sikit dah kira khawarij lah tu dah. Kritik sikit ataupun bincang sikit dah. Khawarij yang berat gitu dah. Tak ikut sunnah lagi siapa dia kata tak ikut sunnah, bincang benda tu perkara biasa dah. Kedua, imam yang mulia daripada ashab kami daripada mazhab Syafi'i ini berpendapat mabit ini bermalam di Muzdalifah ini termasuk rukun yang tidak haji kecuali dengan melaksanakannya dah. Jadi rukun siapa tak jadi haji, ada juga dah ulama mazhab Syafi'i dah. Inilah pendapat Abu Abdurrahman Ibn Syafi'i dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. Ulama Syafi'i, ulama hadis Syafi'i yang besar ni. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah As-Sulaimi dikelar dengan Abu Bakar, lahir pada tahun 223 Hijrah di Naisabur. Seorang imam dan mujtahid di samping terkenal dengan ilmu hadis. Banyak melakukan musafir dan pelajaran ilmiah, antaranya Iraq, Syam, Al-Jazirah dan Mesir. Imam Subki menggelarnya sebagai Imam Al-A'immah kerana melebihi 140 buah. Meninggal dunia di Naisabur pada tahun 924 Hijrah. Ibn Khuzaimah ni ada kitab bertauhid dia tu. Lebih kurang hak kata Wahabi lah ni lah. Bakar lagi ni. Zahir lagi kita tengok ni. Kena faham lah tu. Perbincangan ulama. Nak ta'wil tak ta'wil. So karut lah. Yang mendekati ahli sunnah. Yang tidak ta'wil dah. Itu keadaan hasad. Cuma adalah over. Itu biasa dah. Manusia dah. Ulama-ulama pun manusia juga. Kita boleh kritik dari segi dengan adab dah. Jangan mudah mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jemaah. Sehingga untuk bersungguh-sungguh dalam bermalam di Muzdalifah supaya terkeluar daripada khilaf. Dah. Khilaf ni cerita-cerita ni kadang-kadang tidak pakai satu perkata tapi untuk berhati-hati dah. Ada khilaf-khilaf ni tak boleh pakai langsung jadi kitab ni banyak sebut khilaf tapi tak boleh pakai sekarang karut marut dah. Bukan sebut khilaf ni ada hadis palsu umur Jibril dah. Umur Jibril 71,000 kali tua bitai dah. Bitai Nabi Muhammad dah. Ada hadis tu khilaf gaponya ulama hadis pakat dia kata tu. Ulama sirah ke gapo boleh kitab. Lepas tu boleh pakai berat gitu. Setiap benda ada dalam kitab ni bukan ahlinya. Kita kira khilaf dah. Orang Syiah, orang sesat mana boleh kitab kira khilaf. Agak apa kerah gitu dah. Semua khilaf ada. Khilaf yang diambil itibar lah. Khilaf muktabar kalau khilaf yang tak muktabar kita tak kira khilaf dah tu dah. Ulama sufi pun dah. Syekh Siddiq Al-Umari pun kata hadis palsu, tiba kita kata khilaf. Jumpa dari kitab tasawuf tak tahu siapa dia pengarang, siapa dia tak tahu dah. Tersebut dari kitab yang sebut ada dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari cari semua cetakan tak ada lah. Dia tiba-tiba kata ada Bukhari, tak boleh pakai tu kitab tidak muktamad lah. Jadi tidak ada khilaf macam gitu. Ada khilaf muktamad seperti muktabar barulah kita beriktiad dah. Far'u dah cabai dah. Panjang kita ni. Ada. Itulah dah. Far'u cabai sunat mandi di Muzdalifah pada waktu malam. Dah. Selepas separuh malam lah. Muzdalifah tu separuh malam tapi payah kita lah ni. Tapi kalau boleh mandi dah. Sunat mandi di Muzdalifah pada waktu malam, iaitu pada selepas separuh malam. Kerana pada waktu itu masuk waktu mandi. Sebagaimana dinukilkan dalam Majmu' Syarh Mazhab, tapi yang lebih afdal selepas solat subuh. Lebih afdal lepas solat subuh kalau boleh mandi. Lepas par malam pun boleh dah, tapi malam lepas subuh. Ini bertujuan wukuf di Masy'arul Haram pula. Matlamat dia kerana nak wukuf di Masy'arul Haram. Dan hari raya. Kerana hari raya sahaja 10 Zulhijjah ni. Kerana perhimpunan telah menyatakan bagi siapa yang tiada air maka bolehlah bertayamum saja. Kalau tak boleh air gapo dak? Ambil semaya ke? Atau tayamum saja tak cukup air dah. Malam ini ialah yang menghimpunkan pelbagai jenis kelebihan. Antaranya kemuliaan masa dan kemuliaan tempat. Muzdalifah dalam kawasan tanah haram. Muzdalifah ni tanah haram tak ada. Arafah tu bukan tanah haram dah. Muzdalifah dalam kawasan tanah haram seperti yang dinyatakan sebelum ini. Bersambung kemuliaan ini dengan kemuliaan orang ramai yang berhimpun. Tempat ni ada orang berhimpun tu ada kemuliaan perhimpunan pula. Mereka adalah rombongan Allah SWT sebaik-baik hamba-Nya yang tidak memberikan mudarat dengan bermulanya rakan mereka. Saya yang hadir mengambil perhatian, mengambil bersungguh-sungguh ada, ambil iktibar, ambil pengajaran
bersungguh-sungguhlah ambil perhatian dah. Dengan menghidupkan malamnya dah, dengan beribadah daripada solat, bacaan Quran, zikir, doa dan merendahkan diri dah, menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Dalam Hasyiah menyebutkan hal ini tidak kesampaian kecuali dengan masa yang panjang pada waktu malam atau sebahagian besar malam dah. Jadi nak hidupkan malam ni biar sebahagian besar malam, jangan buat benda lain, jangan buat, jangan kecek kira dah kalau boleh. Disunatkan untuk menghidupkan malam tersebut kerana ia adalah malam raya. Jadi kalau solat pula, solat rawatib sunatlah, ikutlah dah. Contoh doa di Masjidil Haram antaranya lah. Boleh doa apa dah contoh ni. Ni ulama fikir dia buat, maknanya cuma begitulah. Kita boleh pakai kemah kemih ni. Bubuh fadilat tak boleh. Ni selawat 12,000 selawat dah. Ada fadilat pula masing-masing tu kagutlah. Fadilat ni benda gaib. Kita boleh tentukan melainkan dengan dalil Al-Quran Sunnah yang sahih. Dan tiba-tiba mai tok wali kata, tok guru kata, berapa fadilat lebih gini, lebih khasiat gini. Muktamad pula dah. Tu masalah dah. Walaupun ada perbincangan tentang mujarabah. Mujarabah ni bukan agama, benda dunia dah. Benda mujarabah dunia, tiba-tiba kita berbuh masuk lebat agama, jadi masalah lah, punah agama dah. Doa di Masjidil Haram antaranya Allahumma innaka qulta wa qaulukal haqq fa idza afattum man arafatin fazkurullaha indal Masjidil Haram wazkuruhu kama hadakum. Allahumma kama awqaftana fihi wa araitana iyyahu fawaqqafna li dzikrika wa syukrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana. Allahumma lakal hamdu kulluhu wasyukru kulluhu wa lakal jalalu kulluhu walakal khalqu kulluhu walakal amru kulluhu. Allahumma laka inna nas'aluka an taghfir lana ma salaf min dhunubina wa ta'simana fima baqiya min a'marina wa an tarzuqna a'malan salihatan tardaha wa tarda biha 'anna fa innal khaira kulluhu biyadika wa anta dzul fadl 'azim wa anta bina ra'ufur rahim. Allahumma abligh 'anna sayyidina Muhammadan at-tahiyyata wassalam wa adkhilna darus salam ya dzal jalali ikram. Amin. Maksudnya, ya Allah, sungguhnya ucapanmu benar. Apabila kamu bertolak turun dari Arafah, pada Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masjidil Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana itulah memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Ini terjemah pada ayat Quran itulah. Ucapanmu tu ucapan Allah ayat Quran lah. Itu terjemahan. Lepas tu berdoa, ya Allah, sebagaimana kamu wukufkan kami di sini dan perlihatkan kami kepadanya, maka kami berwukuf di sini untuk berzikir padamu, bersyukur sebagaimana engkau hidayah kepada kami. Ampunkanlah dosa kami dan rahmatkanlah kami sebagaimana yang engkau janjikan, ya Allah. Bagimulah segala pujian, kesyukuran dan bagimulah kemuliaan dan segala makhluk serta urusan. Ya Allah, sungguhnya kami mohon keampunanmu dari dosa kami yang terdahulu dan melihara kami dari apa yang berbaki daripada usia kami. Kurniakanlah amalan-amalan soleh yang kamu redha kepada kami. Sungguhnya segala kebaikan di tanganmu. Dan engkau bersifat maha besar kurniaan, dan engkau dengan kami bersifat maha penyayang lagi pengasih. Ya Allah, sampaikanlah daripada kami kepada penghulu kami Muhammad SAW ucapan dan salam, dan masukkanlah kami ke dalam syurga. Assalam, wahai Allah yang bersifat maha perkasa lagi maha mulia. Melakukan, habislah situ dah contoh doa dah. Melakukan persediaan selepas separuh akhir dengan mengutip anak-anak batu untuk melontar di Muzdalifah dah. Jadi kita kutip anak batu di Muzdalifah lah. Untuk ready untuk melontar. Esoklah dah hari raya tu dah. Bagi lorantan Jamratul Aqabah, iaitu hari raya dengan 7 biji anak batu. Ini berdasarkan riwayat Abu Hafs Al-Malla daripada Abd bin Salih. Ya, kutip di Muzdalifah tu dalil tu ya. Itulah dalil dia dah. Secara ihtiyatnya, secara berhati-hati, hendaklah dilebihkan sedikit. Ambil lebih pun tak apa. 8, 9, 10 ikutlah dah. Ini kerana dibangi anak batu tercicir ke, gitulah. Sebagian asalkan berkata dia juga boleh mengungut anak-anak batu untuk lontaran hari-hari tasyrik yang lain, iaitu 63 biji batu pun dah. Jika dicampur semuanya menjadi 70 biji anak batu. Jadi campur semua sekali gak. Nep 3 lagi campur 7, 70 lah. Sebabnya setiap hari dia berapa 1, darat 3, 63 dah. Campur hari pertama 10 Zulhijjah tu 7 biji, 70 biji batu paling kurang dah kutip lalu lah. Sebahagian mereka berkata pertama dia mengutip batu untuk lontaran hari tasyrik, bukan di Muzdalifah. Ada lagi pendapat lain lah.
Kedua-dua pendapat dinukilkan daripada Imam Syafi'i, tapi jumhur milih pendapat ini. Jadi ada kata bukan di Muzdalifah kutip hak. Ada hak nanti ke butir lagi. 7 butir saja dah. Untuk hari pertama saja. Ada kata kutip lah begitulah. Jumhur kata kutip hak cukup 7 butir saja dah. Nanti 3 lagi lain kali kutip dah. Kedua, sunat mengambilnya pada waktu malam. Begitulah pendapat jumhur ulama. Dikatakan juga batu dipungut selepas subuh. Ada kata lepas subuh aku pungut. Ada kata malam boleh kutip dia batu dia. Menjadi khilaf bagi siapa yang mahu bermabit di Muzdalifah bermalam di sana sehinggalah ke subuh. Dan yang mahu berangkat pada malam tersebut hendaklah dilakukan selepas separuh malam. Kalau nak kutip batu juga lepas separuh malam lah. Kalau nak berangkat. Dan berada sedikit daripada akhir pertengahan waktu malam. Dia lama sikit lah. Tapi malamnya subuh dah baru tolak. Pendapat terpilih ialah yang pertama dah. Waktu malam molek dah. Bukan waktu lepas subuh kutip. Itu sunat mengutip anak batu pada waktu malam seperti dalam majmuk. Menyebut inilah mu'tamad sebagaimana juga dinukilkan dalam hasyiah. Okey, hal ini supaya jangan sibuk dengan anak-anak batu daripada zikir-zikir selepas subuh dah. Solat subuh tu baru kalut dah. Okey, dia dah. Kalut dah. Baik anak batu itu kecil kadarnya seperti biji kacang, janganlah terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Ia kurang sikit daripada hujung anak jari seperti biji bakilah. Lebih kurang ibu jari, anak jari kecil kita lah dah. Atau tai kambing kita kata dah. Itu sebesar kacang kuda dan seumpamanya lah. Ada pendapat seperti biji buah. Makruh mengambil anak batu yang lebih besar daripada itu. Makruh memecahkan batu kecuali kerana uzur terpaksa dah. Inilah yang disebut dalam majmuk. Dan Marandi berkata ada sebagai kaum yang milih pendapat bahawa harus memecahkannya. Untuk kecil-kecil lah. Boleh banyak sikit batu dah. Batu besar kecil. Tetapi hendaklah dia memungut dan mengambil yang kecil saja. Ada riwayat yang melarang daripada memecahkannya di sini. Dan dia juga boleh membawa kepada menyakitkan. Ni pengikut yang membawa kepada menyakitkan sehingga memercikkan ke muka seorang ketika perbuatan memecah-mecahkan batu. Itu tak sini lah. Daripada mana dia ambil hukumnya? Dia ambil hukumnya harus. Nak ambil mana-mana pun boleh di Muzdalifah dah. Tetapi makruh daripada masjid. Tak boleh masjid ni bagi tak boleh buat kelik dah. Daripada tandas. Kotor pun tak boleh juga dah. Ini Imam berkata maksudnya ialah tandas dan asalnya kebun. Tempat-tempat cemar tak boleh kita ambil dah. Daripada tempat-tempat najis tak boleh. Daripada jamarat yang telah dilontar olehnya atau orang lain. Tempat orang melontar kita baru kita kutip batu tak boleh dah. Ini kerana daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya tidak terima daripadanya dia telah dilontar. Lepas kita lepeko jatuh mana-mana kutip balik nak berlaku tak boleh dah. Tidak terima yang ditinggalkan tak boleh juga dah. Kalau tidak demikian itu sudah pasti membawa halangan antara dua bukit dia. Gitulah dah. Tak bolehlah kutip daripada lepas orang peko dah. Sebahagian ashab kami mazhab Syafi'i menambah makruh mengambil daripada semua tempat di Mina. Tempat di Mina tu tak boleh. Kita kutip ni awal-awal di Muzdalifah. Jangan ambil di Mina baru ambil kutip. Jika tahqiq tersebar, maka jadilah hukum seperti mengambil dari tempat melontar. Jika tidak, maka tidaklah makruh. Gitulah dah. Ada kata tak makruh kalau itu lah. Sebahagian ashab kami menambah makruh mengambilnya daripada semua tempat di Mina kerana tersebarnya batu yang dilontarkan dan tidaklah diterima dah. Jika dilontar dengan batu yang kami kata makruh, hukumnya harus juga. Walaupun tak boleh ambil situ makruh pun boleh peko dah. Cuma kutip tak boleh tempat-tempat tersebut dah. Imam Syafi'i berkata aku tidaklah memakruhkan untuk membasuh anak-anak batu, bahkan aku sentiasa lakukannya dan suka lakukannya dah. Kerana diriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa beliau membasuhnya seperti yang disebutkan dalam Mughni Ibnu Qudamah. Imam Nawawi dalam Majmuk berkata bahawa Ibn Muzir berpendapat bahawa tidak diketahui satu pun hadis-hadis bahawa Nabi SAW membasuhnya atau memerintahkan membasuh batu-batu tersebut. Dengan sebab itu At-Tabari, Malik dan ramai ulama berpendapat tidak sunat dibasuh batu tersebut. Imam Syafi'i ini basuh kerana Ibn Umar. Ibn Umar ni dia cermak dia. Tu mak guana dia orang lain tidak seperti dia. Jadi basuh tu boleh lah. Kita kata harus lah dah. Kata sunat pun tidak siapa tak sunat dah. Tapi tidaklah siapa makruh dah. Tapi anggap tu syariat mesti basuh tak boleh juga dah. Boleh basuh kita kata dah. Apabila fajar menyisin iman dan orang ramai hendaklah segera solat subuh pada awal waktu dah. Cepat-cepat sembahyang subuh dah. Bila masuk subuh 10 Zulhijjah lah. Ashab kami berkata amat segera untuk awal pada hari ini sangat dituntut berbanding hari-hari yang baki. Tidaklah pada hari-hari akhir amalan lebih baik daripada itu. Wallahu a'lam.
Gitulah dah. Lepas tu sudah nginap Mina pula dah. Muzdalifah ni. Sekat tu lah perbincangan kita nak pergi bincang bab Mina, kita bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.